12 minit tengah hari. Anda bersama dengan Fia di sini di Money Shop Mall yang dibawakan oleh Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah ke Tengah bersama membangun transformasi 50 tahun ke tengah. Dan sekarang ini kita di jam yang ketiga, kita ada entrepreneur Manis di Manis FM. Dan hari ini kita bawakan seorang yang sangat istimewa juga. Siapa gabung Terengganu dengan luar dak juga untuk berkongsikan sesuatu yang sangat mengujakan kepada semua yang berada di Kuala Terengganu terutamanya, tapi tidak terkecuali jugalah orang lain yang berada di Pantai Timur ni kan. Jadi kita tahu yang Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah ke Tengah ni di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar, dia akan sentiasa merangka program-program keusahawanan kepada usahawan luar bandar bimbingan ke tengah, dan tidak lain dan tidak bukan ianya adalah untuk membantu usahawan luar bandar terus maju bertapak dan seiring dengan usahawan bandar. Jadi hari ini siapa yang datang memaniskan konti kita ni? Kita ada Encik Muhammad Baharin bin Endot, iaitu pengurus operasi Bukit Besi Agro Exotic Farm. Assalamualaikum, selamat Hari Raya. Okey, waalaikumsalam. Allah, oh lembutnya suara. Itu dia kan. Kita ada Encik Muhammad Baharin hari ni. Jadi macam mana sambutan raya setakat ni, Encik Baharin? Ya, alhamdulillah Fia. Sambutan raya hangatlah. Hangatlah. Untuk makluman, kita buka agrofarm kita untuk pengunjung pada hari raya ketiga dah. Dan sambutan pun alhamdulillah lah. Menggalakkanlah yang bagusnya semua daripada luar lah tengok. Kereta lah apa semua daripada luar lah. Jadi, itulah kiranya kuat dia punya karakter tu sebagai pengurus operasi Bukit Besi Agro Exotic Farm tu. Saya tanya Cik Baharin tadi macam mana sambutan dengan keluarga. Sorry. Kan orang kata ayat-ayat buka dulu ni. Guana sambutan raya dengan keluarga setakat ni? Setakat ni alhamdulillah lah. Semua ada belaka lah. Semua ada belaka lah. Baik. Sambutan yang meriah lah. Selamat Hari Raya semua lah. Okey, jadi kita nak mulakan terulah dengan orang kata sedikit sebanyak mengenai Bukit Besi Agro Exotic Farm ni. Mungkin yelah orang kata apa, gajah di depan mata tak nampak kan, semut di seberang tu nampak je kan. Jadi mungkin yang berada di Terengganu ni juga ataupun yang berada di Pantai Timur ni penuh dengar tapi tak berapa clear mendapa sebenarnya Bukit Besi Agro Exotic Farm ni. Jadi mungkin Encik Baharin boleh kongsi sikit lah pada tengah hari ni kepada semua yang dengarkan kita ni. Okey. Terima kasih Fia. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Macam start pula. Okey, untuk pengenalan Bukit Besi Agro Exotic Farm ni merupakan sebuah agro farm yang berkonsepkan peternakan dan pelancongan lah. Itu. Kemudian saya bersama dengan isteri dan ahli keluarga saya lah mengusahakan Bukit Besi Agro Exotic Farm ni sebenarnya ialah sebuah agro farm persendirian yang dibimbing oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina, dan juga hak paling yang sentiasa menyokong kami ialah Ketengah sendirilah, dan dibantu oleh agensi-agensi lain lah seperti Perhilatan, sebab kita ada haiwan yang kata orang yang berlesen, yang special, nanti saya cerita. Kemudian kita ada lagi banyaklah kerajaan di Terengganu pun. Kan sekarang ni kalau orang nature ni kan boleh buat masuk dalam Instagram, boleh buat masuk dalam TikTok kan. Jadi trend lah ni kan, love nature katanya. Jadi mungkin Encik Baharin boleh kongsikan juga ataupun ceritakan keunikan yang ada di Bandar Bukit Besi yang menjadikan Agro Exotic Farm ni dibina di situ dan beroperasi di situ. Apa specialnya Bukit Besi ni? Okey, Bukit Besi ni, Bukit Besi Agro Exotic Farm ni ialah sebuah agro farm yang berkonsepkan peternakan dan pelancongan. Okey, kemudian dia telah apa yang istimewanya, kita menggabungkan 3 aktiviti utama Fia. Yang pertamanya kita ada painting zoo. Fia tahu painting zoo tu apa? Yang kita boleh sentuh-sentuh dia lah kan. Ya, betul. Painting zoo. Tu budak-budak suka lah. Painting zoo pelbagai jenis haiwan. Antara haiwan yang kita ada rusa. Kita ada 4 jenis rusa. Rusa Timorensis, rusa Sika, rusa mini dan juga rusa Aziz. Kemudian kita ada ostrich Fia.
Ostrich burung unta tu. Okey, burung unta. Kemudian kita ada pelbagai jenis burung lah, macam burung kuang. Kemudian yang istimewa yang kita ada, yang istimewanya ialah kita ada haiwan berlesen, iaitu kita ada kancil, kita ada napuh. 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 Napuh tu benda. Napuh tu dia macam kancil, dia besar sikit pada kancil. Oh. Kemudian kita ada landak raya. Landak Fia tahu? Landak tahulah kan cocok-cocok tata Ah, tu kan. okey. Nasib Kemudian baik dia ada satu- betul teka. Dia ada satu spesies dia panggil landak nibong. Jadi apabila kita orang painting berkonsepkan painting zoo ni, jadi ibu bapa bawa anak-anak dia boleh tengok dengan lebih dekat lah. Tapi tempat kita ni painting zoo ni taklah macam zoo besar-besar tu, macam zoo negara taklah. Tapi yang menariknya jadi budak-budak tu boleh dekat lah dengan haiwan. Kita ada tamak arenak, kita ada kambing-kambing, tapi budak-budak tu boleh pegang-pegang kambing tu. Tu yang jadi menarik tu tempat saya tu. Ya. Okey, tu yang pertama Fia. Okey, yang kedua kita ada kolam mandi. Kita ada yang keduanya kita ada kolam mancing Fia. Oh. Tapi konsep saya lain sikit Fia. Kolam mancing saya ni kolam mancing cara kampung. Fia datang kosong je. Kita ada sedia dah jorang. Kita panggil kalau dulu tu kita ingat dengan batang kalau Fia tu pakai buluh kan. Tempat saya ni kita guna batang salak. Batang salak dan kita sedia upang. Okey, jadi kemudian pengunjung datang, dia akan sewa jorang kita. Kemudian dia mancing. Dia mancing ingai tu. Yang menariknya memang dapat ikan, sebab ikan tu saya beli yang dah besar dah. Ikan besar Fia. Tu yang jadi suka tu. Dan yang ketiga ni kita ada kolam mandi air bukit. Lepas tu kita top up pula dengan Supa Dupa. Tahu Fia Supa Dupa? Supa Dupa. Tempat yang macam terjun-terjun tu boleh tu. Betul, yang belong besar tu Fia. Ya. Yang belong besar tu. Jadi sebab budak-budaknya. dari segi keselamatan pula, air bukit kita ni kita selalu kita ambil daripada hutang simpang kat belakang kita tu. Jadi air tu sentiasa mengalir. Itulah sejuk kan Dia air sejuk. bukit. Dia sentiasa mengalir, menyebabkan jadi dari segi keselamatan tu memang insya-Allah Keselamatan terjamin dan lah kebersihan lah. sebab air tu dah kita sentiasa buang. Cukup masa kita buang, kita masuk air baru, air free. Yang air free yang natural punya. Jadi kita menggabungkan tiga konsep tu menyebabkan tempat kita mendapat sambutan yang baik daripada pengunjung lah. Dan yang paling best lah Fia. Tiket masuk saya mahal Fia. Teka berapa Fia? Berapa tu? Ke pakai sistem barter? Tiket masuk saya Fia, RM2 dewasa, RM1 kanak-kanak. Allah, ibarat nak pergi masuk saja. Lain ni masuk tanda mahal lagi dari tu kadang-kadang gitulah, dah. Fia. Jadi tapi sebagai makluman kepada pendengar lah kan. Tiket masuk RM2 dewasa, RM1 kanak-kanak tu untuk masuk. Kemudian aktiviti kita cah berasingan lah. Okey, Gitu. faham. Jadi kita beri pilihan pada pengunjung. Bagi yang nak memancing, dia boleh ambil jorang memancing. Dan kalau nak mandi, dia boleh ambil mandi. Jadi percutian kata orang beriadah tempat saya ni ya kira bajet lah. Bagi keluarga-keluarga yang anak ramai datanglah ke tempat saya. Pasti gembira. Wah. Gitu. Garanti happy balik dah. Itulah Anak lebih kurang. happy tak berhenti cakap daripada naik je kereta nak balik tu. Wah, boy sedap sini dia. Kan confirm lah budak-budak kan. Betul. Jadi Ya. kita nak tahu jugalah macam Cik Baharin sendiri kan. Macam mana boleh terfikir nak buat konsep macam ni, exotic farm ni. Memang dari kecil lagi minat ke, dari kecil lagi ke seumur lagi masuk-masuk hutan nakak-nakak ikan ke, nakak burung ke, ataupun cari-cari binatang eksotik ke, atau macam mana? Okey Fia, gini Fia. Sebenarnya cerita sejarah sikit lah. Saya Sila. ni Fia dulu pekerja offshore. Dulu. Abang oil and gas. Dulu. Lah. Kemudian wife saya pula. Wife saya pula. Dah pergi kerja jauh-jauh. Bukan. Wife saya pula pun IT officer. Kita dua orang ni usahawan siswazah. Kemudian yang bermulanya agrofarm ni apabila Jabatan Perkhidmatan Veterina, dulu saya buat ternakan lembu secara secara feedlot kita orang. Kemudian dalam sambil-sambil saya buat peternakan tu, saya minatlah haiwan-haiwan eksotik ni. Saya boleh suka-suka je dulu. Kemudian sampai satu masanya
kontrak saya tamat 2017 rasa. Jadi wife saya kata, Raja Mariani kata, okeylah bang, kalau kita tak ada pilihan, kita terbuka kepada pengunjung, macam mana bang? Kita kata okey, kita try. Lepas tu bila kita buka tu, alhamdulillah dapat sambutan. Bila dapat sambutan tu, jadi kita tukar kita tukar daripada peternakan tu, kita minta kebenaran daripada veteriner kata okey, on sebab tapak awak ni tak sesuai untuk buat peternakan, buat agro pelancongan. Masa tu pengarah Dr. Tarmizi nama Dr. pengarah masa tu. Kemudian yang istimewa ke tengah pun bila sebut agro pelancongan ni, dia lagi support. Macam-macam dia bagi ke kita tu, jadi kita lagi semangat. Itulah sejarah dia, Fia. Kiranya molek pulak dia tu sehati sejiwa tu, laki bini tu. Ada orang laki kata gini, bini kata tak payahlah, tak jadi je saja bazir kan. Tapi orang kata kuatnya sehati sejiwa dia tu, berjayalah ada sampai hari ini kan. Jadi kita nak tahu jugalah, macam kalau kita tengok pada kemajuan teknologi masa kini lah, Bukit Besi ni memang tempat yang comel. Sangat-sangat cantik kan. Sangat-sangat close to nature. Memang kalau orang luar tu dengar Bukit Besi tu, dia boleh bayangkan dah Tasik Puteri dan sebagainya kan. Itu antara tarikan utama dia. Dan kalau kita pergi dekat social media pun, kita tarik je hashtag Bukit Besi tu, kita dapat tengok tempat-tempat yang cantik di situ. Jadi mungkinlah kalau kita tengok yang Bukit Besi ni sebenarnya boleh jadi produk pelancongan yang setara dengan produk pelancongan yang lain. Jadi mungkinlah hasrat Barin sendirilah untuk tingkatkan lagi tahap kemajuan pengusahaan tuan ni sebagai satu destinasi pelancongan wajib kunjung di Bukit Besi. So apa perancangan seterusnya sebenarnya? Okey, dari segi terima kasih Pia deh. Dari segi perancangan tu banyaklah sebagai kita usahawan ni, tapi yang saya ingin berkongsi dengan pendengar kita ni ialah yang pertama sekali, kita akan kekalkan 3 konsep riadah kita tu. Cuma kita ingin membesarkan lagi. Sekarang ni kapasiti untuk pengunjung dalam satu masa mungkin 200 orang. Sekarang ni 200 orang kita target, kita nak akan membesarkan lagi kepada 500 dan hingga 1000 orang pada satu masa. Gitu. Dari segi itulah target kita. Kemudian atas permintaan pengunjung juga, tempat kita memang sekarang ni kita ada tapak perkemahan je. Jadi atas permintaan pengunjung sekarang ni, kalau yang berfamily ni, dia lebih suka kepada homestay lah lebih kurang, ataupun tempat penginapan lah. Dan kita tengah merancang lah, kita cuba untuk buat tempat penginapan. Tapi kita slow-slow lah, kata orang. Ayat yang seorang sahabat daripada Ketengah bagi tahu kan, Fia dia kata slowly but surely. Asal jalan je. Jalan, tak kita perlu buat berlari pun. asal jalan Kan? kita buat sikit-sikit tak apa. Tapi kita buat. Gitu. Ya, jadi tak apalah, kita doakan semoga segalanya dipermudahkan, jadi kohor maju, kohor ramai orang mari. Dan ni insya-Allah pula kita dengar kata kan boleh buka dah sempadan negara kan dak. Jadi mungkinlah mak-mak saleh pula ke lepas ni hok mana nak pergi ke pulau-pulau Redang, Pulau Pertiang tu, singgah mari Tandungung dulu, boleh pergi Bukit Besi dak. Jadi pula satu orang kata tempat yang menjadi tarikan di situ pula di Bukit Besi ni kan. Jadi kita nak tahu jugalah, selain pada segmen pemasaran yang ditaja khas oleh Ketengah dan KPLB ni kepada Bukit Besi Agro Exotic Farm, apakah lagi insentif lain yang dimanfaatkan sebagai usahawan bimbingan Ketengah? Boleh Encik Baring kongsikan sikit tak? Okey, saya nak kongsi, kalau ikut ni nak kongsi banyak, tapi ni sepitas lalulah. Fia deh. Ya. Okey, alhamdulillah. Saya duduk di kawasan Ketengah. Tapak tu tapak milik Jabatan Perkhidmatan Veteriner, dan memang kawasan tu dijaga dan dikawal selia oleh Lembaga Kemajuan Terengganu Ketengah lah. Kemudian selain daripada pihak Ketengah ni, sehingga kami berada, kata orang boleh dibanggakan, dua perkara yang dia buat dia bantu saya. Yang pertama sekali, saya nak pujilah sikit leh. Dulu tempat saya ni, Fia, sedih je. Jalan Tanah Merah. Pun ada pengunjung datang. Kemudian apabila Ketengah tengok saya ni boleh dapat
boleh dimajukan. Ada Dia potensi. Ada potensi. Kemudian dia pun taja buat jalan tar. Sekarang ni kalau Fia datang dah jalan tar lah. Wah. Ke tengah. Jadi Ke tengah. mudah lagi untuk diakses masuk lah. Betul. Kiranya ke tengah ada tu daripada kita mula ngakak siapa boleh berlari dah lah ni. Betul. Kan dari orang kata mudahnya gitu Yelah, lah. Fia dak berlari lagi. Dak berlari Baru lagi. berjalan. Berlari dah terbang dah lagi. Kira okey dah tu Lepas tu kan. yang kedua Fia, saya nak tu satu Ya. lagi. Apabila ke tengah buka muzium. Okey, peningkatan pengunjung kita meningkat 200%. Wah. Di mana lepas pergi muzium, dia singgah kat saya. Saya tanya, senang je saya tanya, ni daripada mana ni? Dia kata saya daripada Kemamang. Tak pergi muzium. Lepas muzium, Mari sini. mari kat sini. Jadi itulah saya kata satu benda yang bagus lah. Usaha ke tengah untuk bangunkan Bukit Besi. Sebenarnya Bukit Besi pun banyak lagi tempat-tempat yang menarik. Antaranya ada ATV lagi. Ada kelab golf lagi. Kemudian Tasik Puteri kan. Fia tahu Tasik Puteri kan. Jadi pengunjung datang pun tak datang tempat saya seorang. Dah datang ke muzium dengan Tasik Puteri. Jadi dia kolaborasi tu kemah jadi. Menyebabkan tempat saya hidup. Tempat saya jauh kot sikit daripada pedalaman lah sikit. Itulah. Jadi dia macam ibaratnya gini lah. Kalau kita nak pergi ke Bukit Besi tu dia ada dah kiranya satu jadual yang padat lah kiranya. Lepas pergi sini boleh pergi sini. Tak adalah kita nak pergi Bukit Besi ni singgah Tasik Puteri je lah. Satu tempat je. Tapi dia ada banyak-banyak tempat banyak juga lagi kan. Dia ada, betul. Itu antara inisiatif yang sangat kita kagum juga. Sangat kita sokong lah sebenarnya. Sebab kita sebagai orang Terengganu ni tumpah happy juga bila ramai orang luar mari Terengganu. Cerita pasal yang baik-baik. Pasal yang indah-indah pasal Terengganu kita ni kan. Jadi baiklah kita nak tahu jugalah bahagian promosi pula ni. Kan tadi kan kita dapat tahu macam Cik Marin kongsikan yang mana masuk RM2 je untuk orang dewasa kan. Lepas tu RM1 pula untuk kanak-kanak, tapi tu baru masuk. Untuk aktiviti lain kena bayar suku pula kan. Tapi murah je belaka, tak ada hak mahal pun. Jadi mungkin boleh kongsikan juga ada tak promosi ataupun tawaran istimewa untuk pendengar-pendengar kita ni. Ada yang nak bawa satu bah ke orang kampung ke, jadi boleh kongsikan tak? Okey, untuk pendengar Fia dan juga pengunjung kita lah. Untuk pengunjung biasanya boleh walk in je ke kita, tempat kita. Yang sekarang ni hari ni saya nak promosi sikit Fia, berkenaan dengan pakej lawatan sambil belajar dan beriadah. Sebab feedback saya ni rapat dengan sekolah-sekolah rendah, sekolah-sekolah tabika, sekolah-sekolah menengah yang membuat aktiviti. Try tempat saya. Sekarang ni rekod kita 219 buah sekolah dah mari dan cerita ni tersebar dah sebenarnya. Cuma promosi hari ni saya nak kabarnya ialah untuk program lawatan sambil belajar ni kita akan start bermula daripada lepas raya ni lah. Program dia dibuka setiap hari sekolah sahaja dah. Ahad hingga Khamis. Kena tepah 2 minggu sebelum. Sebab yang bagusnya program lawatan sambil belajar ni kita akan entertain diorang. Untuk hari contohnya hari macam sekarang ni kita ada menerima tempahan pada 25 hari bulan daripada sekolah swasta lah. Kita menerima tempahan daripada sekolah swasta tu seramai 150 orang. Okay, program ini kita akan bawa ke dia. Dia memilih program lawatan painting zoo dan juga beriadah. Lepas dia pergi dia pergi ke muzium dulu. Lepas dia pergi muzium, dia akan datang ke tempat saya. Okay, tempat saya ni 4 aktiviti. Cikgu-cikgu boleh pilih sebenarnya Fia. Cikgu-cikgu boleh pilih ni maksudnya ikut bajet pada sekolah lah. Ada yang sekolah suka mandi. Boleh ambil mandi, pakej mandi. RM5 je seorang. Kalau pakej lawatan sambil belajar tadi, hak yang cikgu yang cikgu tu pilih, pakej dia RM10 dia ambil. Lawatan sambil belajar tu maksudnya masuk ke dalam-dalam tu, lepas tu tunjuk-tunjuk tanaman, haiwan, pasal-pasal tu lah. Kemudian dia Info. akan berehat di tempat saya. Sebab tempat saya kelengkapan je lengkap. Ada tandas semua-semua lah. Ruang solat apa semua. Ruang solat semua ada lah. Jadi dia akan berehat di tempat saya, makan-makan di tempat saya. Makan-makan tu macam mana? Termasuk dengan package ke tidak? Okey, package pun ada, bawa sendiri pun ada. Macam hak yang sekolah ni sekolah pilih, makanan dia bawa sendiri.
Dia bagi yang istimewanya pakej lawatan sambil belajar ni dia fleksibel. Ikut pada bajet cikgu. Ikut bajet. Sebab ialah kita faham lah musim sekarang ni kan bajet main peranan utama lah kan. Okey, kemudian apabila selain dia RM5 per head untuk pakej tu. Yang pertama Pentinzo RM5 per head. Yang kedua nak ngair pun RM5 per head. RM5 seorang. Yang ketiga mandi kolam mandi air bukit RM5 seorang. Kita yang istimewa tak ada hak masa. Ikut cikgu lah nak balik pukul berapa. Ginilah kalau dengar gini di radio gini dak. Mungkin dia orang dak nampak je lah. Kan mungkin cikgu-cikgu pun mikir alamak cukup dak bajet dak tahu dak. Jadi mungkin boleh kongsikan juga ada dak media sosial lah kita katakan. Facebook ke kan ada pamphlet-pamphlet boleh ditengok, boleh mikir sama-sama bincangkan ke. Ada kat mana tu? Ada, okey. Untuk maklumat lah kepada pendengar, kita untuk maklumat lanjut hubungi FB dan page kita di BKT Besi Agro Exotic Farm. Agro Exotic Farm. Sana. Di sana ada je cerita. Lepas tu pun cikgu pun tanya apa aktiviti dia. Dia boleh tengok. Ada belaka dah detail situ. Ada belaka dalam tu dia cerita. Dan ada juga nombor telefon ke apa ke semua ada situ belaka. Kemudian nak war-war sikit Fia. Yeah. Nombor telefon lah. 019 989 2244. Senang. Tekan tak dapat tapi WhatsApp. Sebab tempat saya tu lain je kurang. 9 berapa tadi? 989 2244 dah. 2244. Senang nombor dia nak ingat. Mudah kan. Baik. Jadi itu dia sedikit sebanyak berkenaan dengan tempat comel wajib lawak lah. Okey. Iaitu di Bukit Besi Agro Exotic Farm dan kita sekarang ini bersama dengan Encik Muhammad Baharin bin Endut yang merupakan pengurus operasi Bukit Besi Agro Exotic Farm. Kalau dia dengar ni rasanya ramai dah memang rasa dah di hati nak mari jenguk juga dah. Jadi insya-Allah lah weekend ni boleh mari. Weekend buka je kan? Okey, weekend buka. Memang kita buka waktu operasi Fia. Waktu operasi. Sila. Waktu operasi kami bermula daripada 9 pagi hingga 6.30 petang. Kemudian setiap hari kecuali hari Selasa. Selasa sebab hari Selasa ni tutup sebabnya yelah kita dah binatang nak rehat, tuan dia pun nak rehat juga. Letih binatang kata nak kena usap kepala ni dah. Ya, betul. Lepas tu pula kalau sekiranya lah cuti umum ke hari Selasa tu, setiap hari cuti kita buka. Contoh cuti sekolah, cuti sekolah kita akan buka direct. Memang tumpuan kepada waktu cuti sekolah lah. Gitu. Sebab datang walk-in je, tak ada masalah. Jadi kepada anda semua yang dengar ni plan nak mari ke Bukit Besi Agro Exotic Farm ni jangan mari hari Selasa. Kan nanti awak marah pula kan. Ni khabar dah awal-awal ni hari Selasa tutup melainkan kalau cuti baru dia buka. Okey. Jadi itu dia yang sempat kita kongsikan hari ini berkenaan dengan Bukit Besi Agro Exotic Farm. Kalau tak puas hati lagi boleh cari je di Facebook, tengok dekat situ segala maklumat yang ada. Boleh plan comel-comel, bawa anak, bawa isteri, bawa keluarga, bawa sekapung pun tak apa, biar ramai-ramai lagi mari. Okey. Jadi kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Encik Muhammad Baharin bin Endut iaitu merupakan pengurus operasi Bukit Besi Agro Exotic Farm. Mungkinlah sikitlah boleh bagikan kata-kata akhir lah sikit. Sila. Fia. Ya. Ni ramai atau WhatsApp ni sebut nama dalam radio katanya. Minta maaf lah. Sila. Jadi saya ginilah. Saya mengucapkan jutaan terima kasih lah kepada pihak Ketengah. Via pihak Ketengah ni bahagian promosi termasuk terbaik. Kak Ami ni memang selalu bawa Bukit Besi Agro. Dia buat pameran ke apa ke, dia bawa Bukit Besi Agro untuk promote tempat kami. Okey, kemudian saya ingin mengucapkan selamat hari raya dan terima kasih banyak-banyak kepada pengunjung yang hadir ke Bukit Besi Agro Exotic Farm. Sebab tempat kami dulu kecil je. Sekarang ni dah besar disebabkan diorang. Macam Fia lah kan. Tak ada pendengar. Siapalah kita lah. Kecil rasa walaupun sebenarnya besar kan. Dari tempat saya ni perkembangan pembangunan yang saya buat tu ikhlas dari saya untuk pengunjung-pengunjung Bukit Besi Agro Exotic Farm. Walaupun uduh ke walaupun comel ke, kita akan perbaiki je dari masa ke semasa. Jadi akhir kata saya
supportlah usahawan desa macam kami ni. Bukan saya je. Supportlah apabila kehadiran pengunjung daripada luar ni menyebabkan sosial ekonomi di Bukit Bersih ni yang meningkat. Dulu kampung Bukit Bersih, kampung Besar Lama tempat saya tu, suram je. Orang takut nak masuk. Yalah. Sekarang ni dah ada kedai runcit, dah ada jalan tar ke tengah. Kemudian bah masuk, kereta besar-besar pun masuk. Jadi orang kampung tu kata Nampaklah kemajuannya tu. kemajuan dia. Kemudian orang kampung pun boleh cari makan. Contohnya pekerja saya dah bertambah dah. Kemudian orang kampung pun ada niaga kecil-kecil tepi-tepi jalan. Jadi marilah support usahawan desa macam kami ni. Kalau rasa nak kenal khabar kita. Kalau rasa puas hati khabar korang teh. Biar mari ramai-ramai kat Bukit Bersih kita ni deh. Fia jangan lupa mari ya. InsyaAllah. Kalau dengar tu memang dah. Tapi kan sebutlah dari segi marketing mana-mana pun sebenarnya hok terbaik adalah daripada mulut ke mulut juga. Betul Fia. Kalau hok ni kata lawa tempat tu, itu jadi comel tu. Betul. Jadi kalau ada hok dak kenal tu khabar selalu ke tuang. Jangan pergi khabar orang lain. Okey. Jadi kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi dan kita doakan semoga Bukit Bersih Agro Exotic Farm dan seluruh orang kata pengusaha-pengusaha desa ni, terutamanya di daerah ataupun di kawasan Bukit Bersih tu kohon maju lagi. InsyaAllah. Jadi kepada anda semua jangan lupalah untuk support sentiasa. Okey. Jadi jangan ke mana-mana. Terus kekal dengarkan Manis FM. Gaya Pantai Timur. Bye-bye.